Okay, selamat petang. Macam mana hari ni? Okey tak semua? Sihat? Semua okey ke hari ni? Sihat cikgu. Sihat. Alright. Okay, kita start kelas untuk hari ni. Okay, untuk permulaan pengajaran, bila saya sebut pasal jerawat, senggugut dengan kanser cervix, apa yang awak bayangkan? Jerawat, senggugut dengan kanser cervix. Apa yang awak imagine, apa yang awak boleh bayangkan, awak terlintas dekat fikiran awak? Apa dia? Siapa boleh bagi idea, pendapat? Berlaku pada perempuan. Okey, betul. Berlaku pada perempuan. Okey, senggugut tu berlaku pada perempuan, kanser cervix berlaku pada perempuan, jerawat boleh berlaku pada lelaki dengan perempuan. Okey, lagi senggugut, sakit ke tak? Apa yang awak bayangkan? Jerawat, senggugut, kanser cervix, lagi? Idea lagi? Selain daripada Putri? Come on. Apa lagi yang awak boleh dapat? Penyakit. Apa dia, Alia? Penyakit. Okey, betul. Penyakit. Jerawat, kanser cervix, senggugut ni merupakan salah satu daripada penyakit. Kalau macam jerawat, macam saya sebut tadi, lelaki dengan perempuan boleh kena. Dan jerawat ni ada macam-macam jenis. Ada yang kecil, ada yang jerawat pasir, ada yang bernanah, betul tak? Rasanya semua orang pernah rasa jerawat tu macam mana kan, ada yang pedih kalau pegang. Dan kalau jerawat ni, kalau kita ada jerawat kita of course akan rasa macam malu lah ataupun kurang keyakinan diri. Dan untuk senggugut ni pula, senggugut ni berlaku pada kaum wanita. Kalau saya sebut tadi macam kawan awak cakap, senggugut tu boleh kena pada perempuan. Dan senggugut ni pula adalah benda yang amat sakit. Dia bergantung pada orang. Ada yang macam just sakit pinggang sahaja, ada yang sakit perut yang teramat sakit. Dan ada yang sampai tak boleh bangun ataupun buat aktiviti lain. Dan senggugut pula boleh membuat seseorang itu moody ataupun tak ada mood satu hari tu. Dan kanser cervix pula dihidapi oleh kaum wanita juga. Dan ia merupakan kanser yang melibatkan perempuan dan boleh menyebabkan kematian kalau dah terlampau orang kata teruk lah. Okay. Untuk hari ini kita akan belajar pasal penyakit iaitu jerawat, senggugut dan juga kanser cervix. Alright, untuk permulaan. Okay. Okay, kita akan belajar pasal penyakit iaitu standard pembelajaran kita ialah untuk mengetahui masalah jerawat, senggugut dan juga kanser cervix, memahami langkah-langkah pencegahan kanser cervix, menilai langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah jerawat dan juga senggugut. Alright. Untuk jerawat, senggugut dan kanser cervix, ini adalah maksud-maksud dia. Okey. Apa itu jerawat? Jerawat ni berlaku pada kulit muka remaja yang mula berminyak. Fenomena ini berkait rapat dengan kehadiran hormon pada paras yang tinggi dalam darah. Okay, jerawat ni berlaku pada keadaan di mana terdapat bintik ataupun benjolan pada permukaan kulit. Masalah kulit ini terjadi apabila liang roma tersumbat dengan minyak dan sel kulit mati. Masalah jerawat ni kita boleh kategorikan daripada biasa kepada yang lagi teruk. Okay, acne vulgaris termasuk bintik hitam ataupun blackhead, bintik putih ataupun whitehead, papul, nodus dan cyst adalah di antara masalah jerawat yang paling biasa seseorang itu kena. Okey, untuk jerawat ni, jerawat ada tanpa keradangan iaitu seperti bintik hitam dan juga bintik putih.
Yang tak ada keradangan maksudnya yang tak sakit, yang tak kemerah-merahan macam blackhead dengan whitehead. Dan untuk jerawat berserta keradangan pula, ia adalah sakit bila kita sentuh, iaitu keradangan pada kulit dan juga mengandungi nanah. Alright, adik nak baca maksud senggugut tak? Adik nak baca? Saya Adik nak cikgu. baca? Okey. Sekejap saya nak admit kawan awak. Okey, senggugut. Senggugut ialah kesakitan yang dialami di bahagian bawah perut semasa didatangi haid. Okey. Senggugut macam kawan awak cakap tadi adalah kesakitan yang dialami di bahagian bawah perut semasa didatangi haid ataupun period. Lelaki awak kena ambil tahu juga pasal senggugut dengan kanser cervix ni, even awak tak pernah merasa. Sebab kita ada mak, kita ada adik-adik perempuan, betul tak? Dan awak kena juga tahu benda-benda macam ni. Alright, senggugut ni kesakitan yang dialami di bahagian bawah perut ataupun pelvis semasa didatangi haid ataupun period. Pelvis ni adalah tempat di mana organ berikut berada, iaitu di dalam rahim, ovari iaitu kilang telur, saluran falopio dan pundi kencing. Dan senggugut ni terbahagi kepada dua, iaitu primer dengan sekunda. Primer ni tak teruk sangat, sekunda ni teruk. Kiranya dah kategori yang macam yang lagi sakit daripada primer. Okay, untuk senggugut primer, ia berlaku pada kebanyakan perempuan remaja, tetapi tak mempunyai patologi di pelvis dan rahim setelah pemeriksaan oleh doktor. Dan biasanya berlaku selepas 6 hingga 12 bulan dari akil balik apabila kitaran ovulasi bermula. Okay, untuk senggugut sekunda pula, ia disebabkan oleh patologi di pelvis dan rahim yang biasanya berlaku di kalangan wanita yang lebih berumur dan masih subur. Okay, sebab senggugut sekunda ni adalah cyst ovari ataupun tumor, fibroid iaitu kebengkakan pada rahim, kesakitan berlaku semasa kedatangan haid yang banyak. Itu adalah sebab-sebab berlakunya senggugut sekunda. Dan ketiga adalah penyakitan ke rahim ataupun saluran dari rahim ke kilang telur, iaitu penyakit radang pelvis. Keempat, alat pencegah kehamilan dalam rahim, iaitu yang kita panggil IUCD. Dan kanser cervix. Adik nak baca? Yang tadi saya terangkan pasal senggugut dulu. Yang kanser cervix adik nak baca maksud dia? Saya Okey. kanser pangkal rahim turut dikenali sebagai kanser cervix. Pangkal rahim merupakan saluran yang menyambungkan antara bahagian faraj dan juga rahim. Okey, kanser cervix. Kanser pangkal rahim turut dikenali sebagai kanser cervix. Okey, pangkal rahim ni merupakan saluran yang menyambungkan antara bahagian faraj dan juga rahim. Okey, pangkal rahim ni yang tadi saya sebut, dia merupakan saluran yang menyambungkan antara bahagian faraj dan juga rahim, ataupun adalah bahagian yang sempit yang terletak di bahagian rahim. Okay, apa itu rahim? Rahim ialah bertindak sebagai ruang pembesaran janin. Dan pangkal rahim adalah bahagian yang menyambungkan rahim dengan faraj dan ianya membentuk saluran untuk kelahiran. Okay, jenis-jenis kanser pangkal rahim, first adalah atypia, iaitu merujuk kepada sedikit perubahan pada sel. Boleh dikesan melalui ujian pap smear. Dan yang kedua adalah dysplasia, iaitu sejenis perubahan luar biasa dan maksudnya sejenis perubahan luar biasa di pangkal rahim. Itu adalah untuk kanser cervix. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan jerawat, iaitu punca bagaimana terjadinya jerawat dan juga langkah untuk kita mengatasi daripada terkena ataupun mendapat jerawat. Okey, first punca terjadinya jerawat
Okey, punca terjadinya jerawat infeksi bakteria, khususnya bakteria Propionibacterium. Kedua, berlakunya apabila kulit muka remaja mula berminyak. Dan ketiga, kehadiran hormon pada paras yang tinggi dalam darah. Untuk punca terjadinya jerawat, kita ada juga punca-punca yang lain seperti penggunaan pakaian, peralatan yang terlalu ketat pada permukaan kulit yang bersentuhan. Lagi seterusnya adalah penggunaan penjagaan kulit ataupun rambut yang berminyak dan menyumbat liang roma. Sebab itu akan terjadinya jerawat. Yang seterusnya adalah ubat-ubatan, iaitu menggunakan ubat-ubatan yang mengandungi phenytoin, iodine, bromida, steroid, isoniazid dan lithium. Itu adalah macam mana punca terjadinya jerawat. Okey. Untuk langkah mengatasi jerawat adalah kerap mencuci muka sekurang-kurangnya 2 kali sehari menggunakan pencuci muka. Kita kena kerap menggunakan pencuci muka, jangan selalu sentuh muka. Kalau awak sentuh muka, kan tangan kita ni kan kotor, kita dah pegang macam-macam benda, lepas tu awak pegang pipi awak, itu menyebabkan jerawat senang terjadi. Okey, langkah untuk mengatasi seterusnya adalah elakkan diri daripada menggunakan kosmetik yang berasaskan minyak. Amalkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan, lebihkan minum air masak dan juga bersenam. Langkah seterusnya adalah tukar adat solek, spine dan berus setiap 6 bulan sekali bagi mengelak pertumbuhan bakteria. Siapa yang suka pakai makeup, awak kena basuh spine awak ataupun awak kena tukar 6 bulan sekali. Sebab bila kita dah lama tak tukar, benda tu akan menyebabkan pertumbuhan jerawat. Yang seterusnya, gunakan penyegar semula jadi ataupun bahan semula jadi seperti jus lemon, kulit pisang dan teh hijau untuk kulit yang berminyak. Alright. Sebenarnya untuk jerawat ni, kita ada beberapa mitos pasal jerawat. Maksudnya ada yang cakap orang dewasa tak kena jerawat, itu adalah mitos. Maksudnya orang dewasa pun boleh kena jerawat. Sebab apa? Bila kita dah besar, dewasa, kita akan menjadi stres. Maksudnya kita stres dengan sekitaran, kita stres dengan kerja, dengan study, dan benda-benda yang membuatkan kita stres ni akan menyebabkan jerawat tumbuh. Okay. Mitos lagi berkaitan jerawat. Coklat dan minuman soda penyebab jerawat. Yang ni tak ada kajian saintifik lagi berkenaan dengan coklat dan minuman soda. Okay, yang mitos yang ketiga adalah jerawat tak perlu rawatan. Salah. Jerawat perlukan rawatan. Kalau awak tak contohkan seseorang jerawat, jerawat ni makin lama makin teruk. Kita kena buat rawatan kulit. Dan tanpa rawatan sewajarnya, yang jerawat tu nanti akan meninggalkan parut dekat muka. Susah nak hilang benda tu nanti. Okay, ini adalah mengenai punca terjadinya jerawat dan juga langkah untuk kita mengatasi jerawat. Okay, ini adalah fasa-fasa bagaimana jerawat itu boleh tumbuh. Okay, fasa yang pertama awak tengok kat gambar ni, okay, jerawat yang keluar adalah seperti tanda kecil berwarna merah. Okay, mula dia akan menjadi kecil, warna merah dulu. Sebelum jerawat terjadi, bintik hitam ataupun putih akan keluar di sekitar hidung. Okay, sekitar hidung ni kadang kita ada blackhead, whitehead. Okay, itu untuk adalah fasa 1. Okay, untuk fasa 2. Okay, pada fasa ini jerawat akan semakin tumbuh dan semakin membesar. Macam dekat gambar ni, memula jerawat itu akan kecil. Yang kedua, dia akan menjadi lagi besar. Okay, yang ketiga, fasa terakhir. Munculnya gumpalan atau nodul bersamaan dengan pustulus yang di dalamnya mengandungi nanah, sel kulit mati dan infeksi bakteria. Kalau awak tengok dah besar tu, ada macam warna putih, merah, bernanah. Awak jangan picit sebab bila awak picit, benda tu akan lagi merebak dan akan meninggalkan kesan dekat muka. Itu adalah untuk fasa-fasa bagaimana jerawat jadi. Okey. Senggugut, ada nak baca? Tolong saya baca, ada tak? Punca senggugut. Langkah mengatasi senggugut.
Ada Saya tak? boleh. Okey. Dinding rahim mengeluarkan ketulat darah haid yang bercampur dengan sedikit tisu daripada endometrium menyebabkan segugut. Langkah Langkah? mengatasi segugut. Elakkan pengambilan garam berlebihan. Amalkan pengambilan vitamin-vitamin tertentu. Amalkan senaman rutin. Elakkan pengambilan minum beralkohol. Okey, terima kasih. Okey, senggugut. Apa punca senggugut? Senggugut ni adalah di mana dinding rahim mengeluarkan ketulan darah haid yang bercampur dengan sedikit tisu daripada endometrium yang menyebabkan kita menjadi senggugut. Dan senggugut ni adalah sakit di bahagian bawah perut. Sakit ni biasanya sedang dan dia akan apa kata dia akan merebak ke belakang dan juga bahagian peha. Dan untuk tanda-tanda ni, untuk tanda-tanda senggugut, dia ada senggugut primer. Senggugut primer dengan senggugut sekunder. Okay, macam mana nak tahu yang senggugut itu adalah senggugut primer? Okay, senggugut primer ni biasanya paling sakit pada 2 hari pertama kita period. Yang diikuti dengan sakit yang berkurangan beberapa hari selepas itu dan berhenti apabila head kita stop. Itu adalah senggugut primer, maksudnya kita akan sakit senggugut 2 hari pertama sahaja ketika kita period dan selepas itu dia akan berkurangan dan akan berhenti apabila kita dah habis period. Dan untuk senggugut primer ni biasanya berlaku selama 12 hingga 24 jam iaitu sehari. Okay, ada yang selama 2 hingga 3 hari. Okay, kesakitan ni akan berkurangan apabila umur kita meningkat dan juga selepas bersalin. Selepas bersalin, senggugut ini akan berkurangan. Alright. Untuk senggugut sekunder ni lagi teruk daripada senggugut yang primer. Okay. Senggugut sekunder ni dia mempunyai tanda seperti senggugut primer, tapi sakitnya berpanjangan bermula beberapa hari sebelum kita period dan bertambah teruk. Okay, senggugut ini menjadi semakin teruk selepas beberapa tahun head yang biasa. Okay. Head ni juga tak tetap untuk senggugut sekunder ni. Kesakitan antara head ni juga pun banyak. Dan pendarahan yang bertambah banyak pilihan daripada Faraj. Alright, itu adalah tapi untuk senggugut yang biasa kita kena tu adalah macam contoh sakit lain adalah contoh kita sakit kepala, pening, sakit pinggang, loya, muntah, cerit berak. Itu adalah senggugut yang biasa perempuan kena. Kalau awak senggugut, awak macam nak memuntah, cerit berak, pening kepala, itu adalah biasa. Alright, untuk langkah mengatasi senggugut pula, okay, elakkan pengambilan garam yang berlebihan. Amalkan pengambilan vitamin tertentu, amalkan senaman rutin dan elakkan pengambilan minuman alkohol. Okay, untuk langkah yang lain juga, kita boleh menggunakan haba. Maksudnya, gunakan haba dari botol yang berisikan air suam. Air suam ni air yang tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Dan ataupun kita boleh gunakan pad panas yang boleh diletakkan pada bahagian bawah perut. Ataupun kita boleh mandi dengan air suam. Kalau macam tu awak senggugut, awak boleh ambil air, letak dalam air suam, awak letak dalam botol dan awak tuam dekat perut awak. Awak boleh buat macam tu. Dan untuk langkah selain daripada tu, awak boleh makan ubat tahan sakit lah iaitu paracetamol. Dan paracetamol ni kita gunakan sekiranya ubat pengurang radang tak sesuai untuk dimakan disebabkan oleh kesan sampingan penggunaan ubat. Okay, ubat ni kita boleh gunakan bersama dengan ubat pengurang radang sekiranya sejenis ubat tak mencukupi untuk mengurangkan kesakitan. Alright, ini adalah punca dan juga langkah untuk kita mengatasi senggugut. Ini adalah fasa-fasa di mana berlakunya senggugut. Okay, untuk fasa 1, wanita memiliki 2 ovari untuk menyimpan sekitar 200,000 hingga 400,000 folikel ataupun
sel telur yang belum matang. Biasanya hanya satu atau beberapa sel telur yang tumbuh setiap kali menstruasi dan sekitar hari ke-14. Untuk fasa 2 pula, fasa ni dinding rahim akan mengalami keruntuhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kepekatan yang berbeza-beza. Darah tu akan warna darah tu berbeza-beza untuk fasa 2. Untuk fasa 3 pula, dalam masa 4 hari pendarahan berlakunya senggugut. Senggugut terjadi apabila dinding rahim menguncup dengan kuat. Ini adalah fasa-fasa terjadinya senggugut. Seterusnya adalah kanser cervix. Ada nak baca? Lelaki ada volunteer nak baca? Saya suruh awak baca je. Tak. Ke siapa ada volunteer nak baca? Tak ada. Punca kanser cervix ni, first adalah melakukan persetubuhan pada usia muda. Cerawal ataupun ketuat pada penis, bertukar pasangan kelamin, tabiat merokok, meminum minuman beralkohol dan juga faktor genetik. Untuk gejala kanser cervix ni, ada beberapa gejala untuk kita mengetahui sama ada seseorang dia ni kena kanser cervix ataupun tidak. First adalah tumpukan darah ataupun sedikit pendarahan antara tempoh kering head ataupun selepas head. Selepas head ataupun awak akan nampak tumpukan darah ataupun sedikit pendarahan. Yang untuk gejala kanser cervix yang kedua adalah pendarahan head berpanjangan dan banyak daripada biasa. Yang ketiga, pendarahan selepas putus head. Yang keempat, sakit semasa melakukan hubungan seksual. Yang kelima, penambahan lelehan daripada faraj. Dan untuk mengetahui juga gejala kanser cervix, seseorang itu mempunyai keputihan yang banyak, iaitu berubah warna dan juga konsisten dari biasa ataupun bau yang busuk. Dan seterusnya, pendarahan daripada kemaluan selepas melakukan hubungan seks, buang air kecil lebih kerap, sukar mengawal kencing ataupun sakit ketika membuang air kecil. Dan untuk gejala yang terakhir adalah sakit pada bahagian bawah abdomen ataupun pelvis. Itu adalah gejala-gejala di mana seseorang boleh detect lah dia tu kena kanser cervix ataupun tidak. Untuk langkah-langkah pencegahan kanser cervix pula, kita kenalah mengamalkan gaya hidup yang sihat, makan makanan yang sihat dan juga seimbang. Dan kita kena rajin bersenam. Sentiasa menjauhi perbuatan yang negatif. Apa itu perbuatan yang negatif? Perbuatan yang kecil. Contoh, dia punya perbuatan yang negatif iaitu kita jangan melakukan persetubuhan pada usia. Itu boleh menyebabkan seseorang itu berpotensi besar untuk mendapat kanser cervix. Dan kita juga jangan bertukar pasangan kelamin dan jangan merokok ataupun jangan minum minuman beralkohol. Itu adalah untuk langkah-langkah pencegahan. Ada lagi langkah-langkah pencegahan iaitu kita kena mengambil vaksin. Vaksin ni kita adalah pengambilan vaksin HPV, iaitu dapat mencegah penyakit ini sehingga 70%. Dan vaksin HPV ni berfungsi dengan merangsang sistem pertahanan badan untuk menghasilkan antibodi terhadap virus. Dan kita boleh juga lakukan ujian lumuran pap ataupun pap smear, iaitu untuk mendiagnosis kehadiran sel-sel yang tak normal dan berpotensi untuk bertukar menjadi kanser. Sekiranya keputusan seseorang itu positif, ujian ulangan boleh dibuat setahun sekali. Dan untuk langkah pencegahan juga kita boleh buat HPV DNA test, iaitu kita nak mengesan kehadiran virus tersebut. Sampel akan diambil seperti sampel lumuran pap, dan sekiranya keputusan itu negatif, ujian ulangan boleh dibuat setiap 5 tahun. Seterusnya adalah fasa-fasa untuk kanser cervix. Untuk fasa pertama, dinding vagina
kelihatan normal macam biasa. Dan fasa kedua, berlaku keradangan di permukaan vagina yang boleh menyebabkan pendarahan apabila berlaku sentuhan yang berulang. Dan untuk fasa 3, kanser ini boleh merebak di tisu yang berdekatan dan memunculkan kapilari baru yang tidak normal. Itu adalah untuk fasa-fasa dia. Alright, untuk awak lagi faham, saya akan buat video, saya akan bagi tayangan video. Sekejap. Setakat ni Adi nak tanya tak? Tak ada. Okay, awak tengok video dulu so awak lagi faham. Nampakkan skrin saya? Ada kan? Okay. Senggugut. Senggugut adalah sakit sebelum dan semasa datang haid. Gejala-gejala lain yang mungkin berlaku pada masa yang sama adalah perubahan fizikal, psikologi dan emosi. Gejala ini termasuklah sakit kepala, kemurungan, gangguan emosi, payudara bengkak atau sensitif, rasa loya, masalah tidur dan perut kembung. Rahim wanita terdiri daripada 3 lapisan, iaitu perimetrium, lapisan luar, myometrium, otut atau lapisan tengah, dan endometrium, lapisan dalam. Semasa ovulasi atau pelepasan telur berlaku, lapisan endometrium telah menebal untuk menerima telur yang akan disenyawakan. Telur yang dipersenyawakan akan melekat pada dinding endometrium ini. Persenyawaan tidak berlaku, selaput endometrium akan luruh bersama darah haid. Senggugut atau dysmenorrhea ialah kesakitan di bahagian perut, ari-ari dan pinggang yang dialami pada permulaan haid. Ia terbahagi kepada senggugut primer, biasa dan sekunder disebabkan oleh penyakit. Senggugut primer biasanya datang dalam masa setahun selepas haid pertama, balik. Ia dialami sebelum dan pada permulaan ketika haid. Rasa sakit disebabkan oleh penguncupan rahim yang sangat kuat untuk mengeluarkan ketulan darah haid yang bercampur selaput endometrium. Penguncupan rahim yang kuat ini disebabkan oleh bahan kimia prostaglandin yang berinteraksi dengan penghujung saraf yang mengesan rasa sakit dalam tubuh. Lebih banyak prostaglandin yang dihasilkan, semakin kuat dan lebih kerap pergerakan otot di dalam rahim pada hari pertama, maka semakin kuat sakitnya. Senggugut sekunder adalah lebih serius dan dialami dalam masa yang lebih panjang. Ia sering berlaku disebabkan penyakit seperti sista pada ovary atau rahim, penyakit radang pelvis, endometriosis. Senggugut ini memerlukan nasihat perubatan serta rawatan yang sesuai untuk mengatasinya. Nampak kan dari video saya present tadi mengenai senggugut? Ada kan? Nampak. Nampak kan? Okay, itu ada. Apa dia, Alia? Nampak cikgu. Nampak kan? Okey, itu adalah mengenai senggugut. Macam mana senggugut itu boleh berlaku. Okey, video seterusnya juga adalah berkaitan dengan senggugut juga. Sekejap my head rasa sampai. Okey, ini adalah untuk sakit senggugut. Tips dan cara untuk kita menghilangkan rasa senggugut. Buat setengah wanita, sakit senggugut antara sakit yang mengganggu mereka.
ia mungkin dialami sampingan dan sampaikan ia boleh mengganggu kita dan mengakibatkan terlalu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan ceritakan apa itu senggugut, punca-punca kenapa berlakunya senggugut, dan juga saya akan ceritakan mengenai tips dan juga rawatan untuk menghilangkan sakit senggugut. Jom kita saksikan. Sakit senggugut adalah sakit di bahagian bawah perut, Kalau awak iaitu di bahagian senggugut, awak pelvis, boleh ikut tips ni. dan ia mesti berlaku di dalam masa period. Di dalam English kita panggil dia sebagai dysmenorrhea, dan keadaan ini ada dua jenis, iaitu yang pertamanya kita panggil sebagai primary dysmenorrhea, iaitu senggugut primer. Yang kedua iaitu secondary, senggugut sekunder. Bagi yang pertama iaitu primer. Primer ini, sakit senggugut tiada kaitan dengan penyakit yang lain, di mana sakit senggugut ini betul-betul disebabkan period. Ia biasanya berlaku selepas sekitaran ovulasi permuka 6 hingga 12 bulan. Jadi, biasanya ia akan menyerang kepada remaja, dan bila ia berlaku, sakit ini akan paling sakit pada hari pertama, dan selepas itu sakit itu akan berkurang. Dan salah satu ciri senggugut yang primer ini, senggugut ini akan berkurang apabila umur remaja itu meningkat, dan biasanya ia akan hilang juga selepas bersalin. Kita pergi yang kedua iaitu senggugut sekunder. Sekunder ini disebabkan penyakit lain yang berlaku di kalangan wanita yang telah berumur sedikit dan di dalam reproductive age. Jadi apa itu penyakit lain yang boleh menyebabkan senggugut sekunder? Antara penyakit itu ialah seperti endometriosis, ovarian cyst, fibroid ataupun jangkitan dekat pelvis juga boleh mengakibatkan senggugut sekunder. Salah satu lagi iaitu penggunaan alat pencegah hamil iaitu IUCD juga boleh menyebabkan senggugut sekunder kepada wanita. Bagi sekunder ini, sakit dia sama sahaja dengan primer, tapi sakit itu mungkin boleh berpanjang beberapa hari. Dan bagi senggugut sekunder ini, ada juga gejala lain yang boleh sekali dengan senggugut sekunder ini. Contohnya iaitu seperti head yang tidak teratur dan tetap, dan bila berlaku period itu ada sakit juga in between dia punya head itu tadi. Darah akan biasanya lebih banyak dan ada lelehan ataupun discharge daripada vagina. Ada juga beberapa simptom lain yang boleh accompany dengan secondary dysmenorrhea ini. Simptom lain ataupun gejala lain yang saya cakapkan tadi adalah penting bagi doktor untuk buat keputusan sama ada benda itu adalah senggugut primer ataupun senggugut sekunder. Kita pergi pula bagaimana untuk menghilangkan ataupun mengurangkan rasa sakit apabila senggugut. Yang pertama, apa yang boleh dilakukan di rumah ialah yang paling senang adalah ambil ubat paracetamol. Ubat paracetamol ini boleh dibuat sebagai standby, dan sekiranya berlakunya sakit senggugut, anda boleh makan ubat paracetamol ini tadi untuk melegakan sakit senggugut. Yang kedua iaitu ubat untuk kurangkan radang dan juga sakit. Biasanya kita bagi ubat dalam kategori NSAID, contohnya iaitu methylenic acid. Almost 80% pesakit yang ada senggugut dapat dikurangkan simptom dia, dapat dikurangkan gejala dia dengan mengambil pil ubatan sakit ini. Yang seterusnya, sekiranya sakit senggugut ini berpanjangan ataupun terlampau sakit, biasanya pil hormon juga akan diberikan kepada sakit, tapi ada beberapa kriteria tertentu yang membolehkan doktor akan berikan pil ini kepada pesakit. Tujuan diberikan pil hormon ini, action dia akan mengurangkan prostaglandin di selaput rahim, dan seterusnya ini akan mengurangkan rasa sakit kepada wanita itu. Yang keempat, yang ini boleh juga dilakukan di rumah. Tuam dengan air suam ataupun gunakan pad panas di bahagian bawah perut itu tadi. Ia adalah salah satu rawatan alternatif untuk menghilangkan rasa sakit kepada wanita yang ada senggugut. Ada sesetengah kes mesin TENS iaitu Transcutaneous Electric Nerve Stimulation digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mesin ini dia akan bekalkan sedikit kuasa elektrik kepada pesakit, dan ini akan menyebabkan rasa sakit itu berkurangan.
At least sedikit sebanyak ia akan mengurangkan rasa sakit senggugut kepada wanita. Bagi senggugut sekunder iaitu secondary dysmenorrhea, kita kena tahu dahulu apa sebenarnya punca kenapa senggugut itu berlaku. Kena siasat dahulu apa keadaan yang menyebabkan senggugut dan barulah rawatan yang spesifik dapat diberikan kepada pesakit. Saya rasa sekian sajalah video buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali saya Setakat ni okey? Boleh faham tak mengenai video tadi? Okey tak? Boleh? Boleh cikgu. Alright. Okey, itu adalah senggugut. Lelaki awak kena tengok juga walaupun ini berkaitan dengan wanita. Sebab awak nanti besar pun awak akan berkahwin. So nanti awak senanglah untuk isteri awak ke, anak-anak awak ke. Right? Okay, untuk seterusnya adalah untuk saya akan bagi pasal jerawat. Jerawat ni pun lelaki perempuan pun kena juga kan? Okay, tengok macam mana terjadinya jerawat. Lapisan kulit pineal sebaceous unit terdiri daripada kelenjar minyak atau sebaceous gland dan folikel rambut. Kelenjar ini mengeluarkan sejenis minyak kulit atau sebum yang berfungsi melindungi rambut Lapisan kulit pineal sebaceous unit terdiri daripada kelenjar minyak atau sebaceous gland dan folikel rambut. Kelenjar ini mengeluarkan sejenis minyak kulit atau sebum yang berfungsi melindungi rambut dan kulit kita. Minyak kulit yang dikeluarkan secara berlebihan boleh menyebabkan saluran folikel rambut dan liang-liang roma kulit tersumbat. Masalah pengeluaran minyak kulit yang berlebihan ini mungkin disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan, cara penjagaan kulit, kelenjar minyak yang terlalu aktif, atau akibat perubahan hormon badan, terutama sewaktu peringkat akil balik. Liang roma yang tersumbat menggalakkan pembiakan bakteria di dalam folikel tanah dan membentuk komedo, sama ada tertutup atau terbuka. Komedo tertutup atau whitehead terbentuk apabila minyak kulit dan bakteria tersumbat di bawah lapisan kulit. Ia kelihatan seperti tonjolan putih yang kecil-kecil. Komedo terbuka atau blackhead pula terbentuk apabila minyak kulit dan bakteria yang tersumbat terdedah pada permukaan kulit dan menghitam akibat pigmentasi kulit atau melanin. Bahagian yang biasa dijangkiti jerawat ialah bahagian muka, leher, dada, bahu, Badan dan orang bahagian boleh kena belakang jerawat tubuh. Tapi tak Jika ramai tidak lah. Tapi diatasi ada dengan setengah juga baik dari orang peringkat ada awal jerawat lagi, dekat badan. jerawat boleh meninggalkan parut Bukan atau muka berlanjutan hingga ke usia melepasi peringkat remaja. Jerawat boleh dikawal dengan amalan. Mencuci muka sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan pencuci muka yang lembut. Tidak perlu pencuci muka yang berjenama. Mengelak daripada menggunakan kosmetik yang berasaskan minyak. Mengamalkan makanan yang sihat. Amal lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebihkan minum air kosong. Bersenam untuk membaiki perjalanan darah dan nutrien ke kulit. Mengurangkan tekanan dan mengamalkan teknik relaksasi. Dan yang paling penting sekali, jangan memicit jerawat kerana tabiat ini boleh menyebabkan Jangan memicit jangkitan kuman, jerawat. menjadikan Kalau jerawat lebih teruk, silangannya bertambah, parutnya lebih besar dan dalam. Sila berjumpa doktor sekiranya jerawat anda bertambah teruk. Okey, itu adalah mengenai jerawat. Jangan picit jerawat sebab dia akan menjadi parut tu lagi besar dan benda tu akan merebak. Dua-dua tu masuk bukan salah kau. Salah dua. Ya, guys. Okey.
Okay, itu tadi jerawat dan saya akan bagi juga pasal jerawat. Okay, untuk rawatan, kita tengok punca dulu. Punca dan bagaimana terjadi. Jerawat terjadi apabila pore ataupun pori-pori di kulit muka ini blok ataupun tersumbat. Jadi benda yang blok ini boleh macam-macam, sama ada bakteria, minyak ataupun kulit mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan huraikan bagaimana jerawat boleh terjadi. Jom kita saksikan. Mula-mula kita tengok dulu struktur kulit. Kulit ini akan ada lubang kecil yang kita namakan sebagai pori. Dan di dalam pori ini ada hair follicle dan juga kelenjar yang hasilkan minyak ataupun sebum. Bila pore ini tersumbat, ia akan kembang dan juga bengkak. Kalau tidak teruk, jerawat pasir ataupun jerawat yang biasa-biasa saja mungkin berlaku. Kalau teruk, ia akan boleh menghasilkan nanah. Iaitu secara ringkas bagaimana jerawat boleh terjadi, iaitu bagaimana bila tersumbatnya pore ini, jerawat akan terbentuk dan nanah mungkin terhasil. Jadi, apakah penyebab kepada blokej pori ini? Satu, iaitu minyak. Sebum yang dihasilkan itu terlampau banyak, jadi ia akan blok hair follicle dan akan mengakibatkan pori itu tersumbat. Yang kedua, iaitu kulit yang mati. Kulit mati ini ia akan masuk ke dalam liang pore dan ia akan menyebabkan pore itu penuh dan juga tersumbat. Yang ketiga, iaitu jangkitan bakteria. Dan terdapat juga faktor risiko yang boleh mengakibatkan keadaan ini. Satunya iaitu perubahan hormon, sama ada semasa remaja ataupun semasa seseorang itu sedang mengandung. Pada waktu ini, hormon tidak berapa stabil dan hormon ini akan trigger sebum production. Jadi hasilnya minyak berlebihan akan dihasilkan dan akan menyebabkan pore itu tersumbat. Faktor risiko kedua itu pengambilan sesetengah jenis ubat. Individu yang mengambil ubat, contohnya ubat untuk mengawal kehamilan, akan menyebabkan hormon tidak berapa stabil dan akan menyebabkan pori itu tersumbat. Ketiga iaitu diet yang tinggi karbohidrat dan yang keempat iaitu sejarah keluarga. Mereka semua ini akan lebih berisiko untuk mendapat jerawat berbanding orang lain. Sebenarnya, mengelak untuk terjadi jerawat adalah lagi penting dan lagi baik. Jadi, apa yang anda boleh lakukan untuk mengelakkan jerawat? Saya akan bagi beberapa tips. Contoh yang pertama iaitu cuci muka 2 kali sehari, iaitu dengan menggunakan oil free cleanser. Kedua, anda boleh gunakan krim jerawat untuk mengeluarkan ataupun remove minyak yang berlebihan. Dan tengok balik di dalam kandungan makeup tu, kalau ada minyak yang berlebihan di dalam kandungan makeup itu, cubalah beralih kepada produk makeup yang tiada minyak. Satu lagi tips yang tidak kurang pentingnya, selepas bersenam, pastikan untuk mandi. Ini untuk mengelakkan pore itu tersumbat. Yang seterusnya, jangan pakai pakaian ketat. Dan jika makan, makanlah makanan yang kurang karbohidrat dan juga kurang minyak. Seterusnya, pastikan kurangkan stres. Stres ini akan menyebabkan hormon tidak stabil. Jadi, pastikan anda tidak stres. Ia adalah salah satu tips untuk menstabilkan hormon dan menyebabkan tidak berlakunya jerawat. Sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda ada pengalaman atau cerita mengenai jerawat, anda boleh kongsikan di bawah. Jangan lupa subscribe dan like pada video ini. Assalamualaikum. Yang orang tu tadi dia bincang mengenai punca ataupun penyebab jerawat terjadi. Okey, seterusnya bila ada punca mestilah kita nak rawatan kan. Okey. Awak boleh tengok rawatan ni, mana tahu awak nak ikut, awak nak hilangkan jerawat dekat muka. Rawatan jerawat. Hari itu saya ada cakap tentang punca-punca jerawat kan. So sekarang kita nak bagi tu in detail rawatan jerawat lah. So first kita ingatkan balik apa yang saya cakap last time. So jerawat ni terbagi kepada few criteria.
Satu is bila jerawat tu macam jerawat pasir, macam nama ni comedonal acne, okay? Dia macam nampak pasir saja, dia tak ada macam merah-merah ke apa, tak ada. Second is comedones, papules, dia jadi merah sikit, dia macam jerawat pasir tapi dia ada merah-merah sikit. Itu dah macam orang kata considered inflammatory acne, maknanya dah ada keradangan dalam acne dia, okay? The third one is dia lebih besar sikit. So maknanya jerawat dia tu orang kata inflamed already. And the last one is actually cystic tu, tak, yang besar lebih daripada 6 mm macam tu, yang like besar yang dalam tu, itu adalah jerawat yang orang kata paling severe lah, severe acne lah. So untuk different kategori ni, dia ada different cara untuk rawatan dia. The first one untuk rawatan jerawat yang comedonal acne, which is yang jerawat pasir ni. Dia macam ni jerawat dia. You can get a good treatment by using benzoyl peroxide kan. Benzoyl peroxide ada beberapa strength lah. Tapi yang tu actually you can go to drugstore pun boleh. Dia ada 2.5%, ada 5% macam tu. The other one is adapalene. Di mana bila dia sit on the skin, dia akan unclogkan follicular opening. Dia akan macam remove surface punya keratin. That's the function of it lah. Itu untuk orang kata jerawat yang pasir, jerawat yang tak ada inflammation, yang tak ada keradangan. Maknanya macam dia menggerutu je macam tu. Okay. So second one is bila jerawat tu dah macam kemerah-merahan. So this one is active inflammatory punya acne situation. Acne dia makin besar and dia macam merah, selalunya lebih daripada 1/3 or 2/3 of the face. Itu di mana kita dah kena start, kalau boleh buat treatment awal, kalau boleh jangan tinggal sampai dia jadi besar. Okay. And then boleh start antibiotik juga. Okay. So first tadi tu, second dia sama juga yang tadi, penggunaan keratolaitik juga, which is benzoyl peroxide dan juga adapalene. Tapi untuk kategori kedua ni, antibiotik has to be on board in this case lah. You can try and rawat sendiri, tapi kalau let's say tak settle juga and still kemerah-merahan lagi, please go to the doctor sebab doktor akan bagi prescription ubat. Yang kategori ketiga yang very severe acne memerlukan attention yang lebih rapi. Kalau boleh nasihat saya, jumpa pakar kulit terus. Jumpa pakar kulit terus, di mana nanti dia akan bagi benda yang sama juga. Treatment dia akan start satu jenis ubat pil, nama dia Roaccutane ataupun isotretinoin nama dia. So untuk jerawat yang jenis yang macam cystic, yang macam penuh dengan nanah ni, you perlukan rawatan daripada dermatologis. Kenapa kita takut jerawat yang besar-besar ni? Sebab jerawat yang besar ni nanti lagi dia akan jadikan macam kawah tau dekat muka you. Kalau lagi besar jerawat tu, lagi dalam kawah tu. So kita nak kurangkan risiko untuk you ada acne scarring dekat kulit muka you. So that's why kena start ubat tu. So ubat tu hanya boleh start dekat klinik pakar kulit sahaja. So kesimpulannya, the more you know about your skin, the better it's gonna be. Sebab apa? Sebab once you dah faham you punya kulit, senang you nak dapatkan rawatan selepas tu ataupun you nak jaga properly. Tak semua benda you boleh rawat sendiri. You kena juga jumpa doktor atau jumpa pakar at the end of the day. Sebab apa? Sebab mereka ada protokol-protokol yang akan mereka bagi untuk merawat you punya condition kulit. Okay? Itu adalah jerawat. Alright. Yang terakhir sekali adalah untuk video kanser cervix. Yang ni pun kena ambil perhatian sebab kanser cervix ni adalah bahaya. Bahaya kepada nyawa kita. Kanser cervix. Kanser cervix juga dikenali sebagai kanser pangkal rahim. Cervix merupakan bahagian pangkal atau bawah rahim yang bersambung dengan faraj. Kanser cervix juga adalah penyakit di mana sel-sel di cervix membiak secara luar biasa. Ia terbahagi kepada dua peringkat di mana pada peringkat awal kanser, ia berlaku di sekitar cervix. Peringkat lewat pula berlaku apabila kanser merebak ke tisu-tisu perhampiran atau organ tubuh lain. Kanser cervix merupakan kanser ketiga terbanyak di kalangan wanita selepas kanser payudara dan kanser usus. Dianggarkan lebih kurang 12 orang wanita dari setiap 100,000 penduduk di Malaysia menghidap kanser ini. Penyebab sebenar tidak diketahui,
tetapi terdapat beberapa faktor risiko yang mungkin boleh dikaitkan dengan penyakit ini. Wanita yang risiko tinggi adalah memulakan perhubungan seks pada usia terlalu muda, mempunyai pasangan seks berbilang, kerap melahirkan anak, jangkitan HPV, Bilang tu maksudnya human bertukar-tukar papilloma pasangan. virus. Ini adalah untuk kanser cervix. Setakat ni okey? Boleh? Boleh faham? Kalau macam contoh kan, saya ada macam ramai juga dah buat kalau nak muka awak glowy kan, maksudnya jadi macam glowing, awak bom ais, dekat pagi awak bom betulan ais tu dekat muka, nanti muka awak akan jadi licin. Tapi kena selalu buat lah. Okay, itu adalah untuk lagi awak faham mengenai sengkukut, kanser cervix dengan jerawat. Alright. Cuba awak buka buku teks muka surat 168. Semua buka buku teks muka surat 168. Dah buka dah? Dah buka dah semua? Alright. Okay, dekat situ kan ada mengenai forum iaitu Remaja Sihat Keluarga Bahagia kan? Dekat muka surat 168. Alright. Dekat situ ada watak sebagai pengerusi Dr. Fatimah, Profesor Chin dengan Puan Jayanti. Kan situ ada lebih kurang empat orang watak lah kat situ. Okay, ada sesiapa nak jadi sebagai pengerusi? Awak cuma baca sahaja kat dalam buku teks muka surat 168 dengan 169. Awak baca dialog dekat forum ni. Ada sesiapa nak jadi sebagai pengerusi tak? Cikgu, saya jadi pengerusi lah. Alia. Terima kasih Alia. Okay, Alia pilih pengerusi. Okay, Alia, awak pilih satu kawan awak untuk jadi muka surat 168. 168. Ada kan dekat situ mengenai forum iaitu Remaja Sihat Keluarga Bahagia. Okay, Alia, awak pilih satu kawan, seorang kawan awak untuk jadi seperti Dr. Fatimah. Baca skrip Dr. Fatimah, ada? Madeline. Madeline Okay. Okay, Madeline, Dr. Fatimah. Dan siapa nak jadi Profesor Chin? Awak berforum. Benda ni kalau awak latih, mungkin satu hari nanti awak akan minat buat forum ke. Okay, lagi? Profesor Chin? Lagi 2 orang lagi, come on. Mardia, awak tolong saya lah. Boleh tak Mardia? Sebagai Profesor Chin. Boleh? Boleh. Okay, seorang lagi Puan Jayanti. Jason, boleh tak? Jason, boleh tak? Awak jadi sebagai Puan Jayanti. Boleh. Boleh? Alright. Okay, start forum kita. Okay, nanti ikut dalam buku teks. Pengerusi akan baca dulu, lepas tu Dr. Fatimah, pengerusi, Profesor Chin. Ikut buku teks lah. Habiskan dialog dia, okay? Alright. Okay, kita mula. Saya baca dulu, nanti awak mula. Okay. Sempena kempen hidup sihat peringkat sekolah telah diadakan satu forum yang bertajuk Peranan Remaja dalam Mencegah dan Mengurangkan Risiko Jerawat dalam Kehidupan Seharian. Alright, pengerusi, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya meneruskan forum pada hari ini, saya ingin perkenalkan ketiga-tiga panel. Di sebelah kanan saya, Profesor Chin Ning, pensyarah kanan Fakulti Sains Kesihatan UiTM. Cikgu Jayanti, anak perempuan Lingam, Guru Cemerlang Pendidikan Kesihatan SMK Seri Laksana dan Dr. Fatimah binti Arifin, Pakar Perubatan Hospital Besar Benut. Baiklah Dr. Fatimah, boleh terangkan maksud dan jenis rawatan secara umum? Jerawat adalah radang kelenjar sebaceus yang mengandungi nanah pada bahagian kulit. Kewujudan jerawat ini berpunca daripada infeksi bakteria, khususnya bakteria
Propionibacterium. Penjagaan kebersihan muka perlu bagi mengelakkan daripada jerawat. Masyarakat selalu mengatakan jerawat ini disebabkan oleh makanan berminyak seperti kacang atau coklat dan juga disebabkan oleh resdung adalah satu mitos. Untuk pengetahuan, jerawat terdiri daripada 3 jenis, iaitu bintik putih atau bintik hitam, camdons, ponjol merah yang bernanah atau tidak, dan bintil, nodul, dan pembentukan cista berair yang mungkin mengakibatkan parut. Pada pandangan Prof. Lim, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah jerawat? Prof. Chin, Mardiah. Murid boleh menghindari atau mengawal jerawat dengan kerap mencuci muka sekurang-kurangnya 2 kali sehari menggunakan pencuci muka yang lembut. Elakkan diri daripada menggunakan kosmetik yang berasaskan minyak. Pilih kosmetik yang non-komedogenis. Amalkan pemakanan yang sihat kerana makanan boleh memberikan kesan kepada kulit anda. Ambil lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebihkan minum air masak dan bersenam untuk membaiki penjalanan darah dan nutrien ke kulit. Kurangkan tekanan dan amalkan teknik relaksasi. Pada pandangan Puan Jayanti, bagaimanakah seorang remaja yang menguruskan masalah jerawat dalam kehidupan seharian? Jerawat ringan boleh dirawat menggunakan ubat yang boleh dibeli dari farmasi. Pada lazimnya adalah memadai untuk menggunakan ubat seperti benzoyl peroxide, krim atau gel pada waktu malam atau 2 kali sehari dalam dan sulfur dalam losem kalamdim. Jika jerawat bertambah teruk, anda perlu berjumpa dengan doktor. Doktor akan memberi pelbagai jenis krim seperti retinoid, exoicid atau antibiotik eridamycin. Semoga ilmu berkaitan masalah jerawat dapat memberikan kita pendedahan dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih kepada panel sekalian kerana sudi berkongsi ilmu di dalam forum ini. Wah, terima kasih. Intonasi awak semua pun okey. Terima kasih Tania. Semoga awak terus istiqomah. Dan daripada yang forum tadi tu kan, yang kawan-kawan awak baca sebagai pengurusi Profesor Chin, Puan Jayanti dengan Fatimah. Okay, macam mana cara dan punca punca terjadinya jerawat? Sebab apa punca itu terjadinya jerawat? Jerawat terjadi sebab apa? Adalah sebab refleksi bakteria. Itu adalah bagaimana punca jerawat boleh terjadi lagi. Selain daripada ini juga, macam saya sebut tadi, adalah penggunaan pakaian yang ketat. Itu boleh menyebabkan jerawat ataupun penggunaan produk penjagaan kulit ataupun rambut yang berminyak. Alright, macam mana pula cara-cara kita nak uruskan diri ataupun langkah-langkah pencegahan untuk jerawat? Macam mana? Yang tadi yang ada dalam Dr. Puan Jayanti cakap tadi. Yang terakhir sekali Puan Jayanti cakap. Cara nak mengurus diri apa dia? Kita boleh menggunakan ubat. Ubat yang dibeli dari farmasi. Okay. Contoh ubat dia adalah seperti benzoyl peroxide, iaitu krim ataupun gel. Kita boleh guna pada waktu malam ataupun 2 kali sehari. Okay, lagi kalau bertambah teruk, apa lagi Puan Jayanti cakap tadi? Yang Jason Lim baca tadi. Apa lagi kalau dah bertambah teruk, macam mana? Kita perlu berjumpa siapa? Okay, kita perlu berjumpa dengan doktor ataupun pakar kalau dah terlampau teruk. Right. Saya akan bagi awak kuis dalam group. Sekejap.
Buat ya. Please. Dapat kan link? Sementara awak buat kuis, saya bagi awak dengan lagu. So. Buat screenshot. Macam biasalah yang saya cakap, screenshot tulis nama. Hantar kat dalam. Oh yeah. Kuatkan radio, kuatkan radio anda. Kuatkan radio, kuatkan. Berinya segala. Aku mampu melakukan apa-apa saja untuk dia, untuk dia, untuk dia. Dia penuh gaya, semua pun nak bayar. Memang selalu belanja, mungkin anak orang kaya. Kadang-kadang apabila dia ke Singapura, duduk rumah saudara, dia inginkan Shangri-La. Temu di Facebook, berapa hari kemudian mungkin ku buat comel kau, ajak ku jumpanya di KL. Oh KL, oh lupa bilang garis ni KL. Baca kapal song dia memang begini. Akhirnya dapat tahu dia punya lelaki. Lelakinya pula membawa Mercedes. Apa saja dia minta dia memberi, tapi aku yang betul. Memberinya segala. Aku mampu melakukan apa-apa saja untuk dia, 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 untuk dia. Punya gaya, walaupun tak kaya, bukan harus kaya, aku pandang sahaja. Mungkin kau lihatku banyak berbelanja, tapi sebenarnya ku biasa-biasa saja. Bertemu di muka bukuku, jatuh hati padamu, bukan tak nak mengaku, tapi hati rasa malu. Senyummu menawan, menawan, kau buat hatiku tertawan. Ada sesuatu yang kau perlu tahu tentang diri aku dengan lelaki itu. Meski dia bisa beriku apa saja, tapi itu semua tidak boleh beri bahagia. Bahagia itu bukan segalanya. Melakukan apa-apa saja untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia. Jadi engkau yang patuh memberiku segala, karena engkau mampu, engkau mampu melakukan apa-apa saja untuk aku, untuk aku, untuk aku, untuk aku, Untuk kamu, untuk aku, untuk aku, untuk aku, untuk aku. Dah settle? Saya bagi awak masa lagi. Screenshot letak dalam, tulis nama, letak dalam grup awak. Okay, satu lagi lagu. Lepas kita end class. Siapa tak faham boleh tanya saya. Aku inginkan hidup senang, aku inginkan hati
setiap doaku untukmu, setiap doaku untukmu. Bawa, ku bawa, semua ku sayang ku bawa. Bawa, ku bawa, semua ku sayang ku bawa. Patah hati, dia tak mungkin kan kembali. Kau tak perlu faham apa yang ku rasa, tak perlu bersedih, jangan membuang masa. Bawa, ku bawa, semua ku sayang ku bawa. Bawa, ku bawa, semua ku sayang ku bawa. Satu hari nanti aku akan bebas. Hari itu dengar ada orang yang gilakan harta, ada yang hidup mewah tampaknya. Jika tak guna apa yang disediakan, seandainya gagal jangan beri alasan. Bawa, semua ku sayang ku bawa. Bawa, semua ku sayang ku bawa. Satu hari nanti aku akan bebas. Dan pada hari itu dengar aku dan satu hari nanti aku akan bebas. Dan pada hari itu dengar siapa yang halau dan siapa yang menunggu. Aku tak perlu kau ikut, entah aku ke ujung. Tak baik selagi ku ujung, senyum selagi ku berdiri, senyum selagi ku benci. Hari nanti aku bebas. Pada hari itu dengar aku dan satu hari nanti aku akan bebas. Pada hari itu dengar aku dan Okay, ada yang dah hantar dekat dalam group. Right. Okay, sebagai kesimpulan daripada ataupun rumusan daripada pembelajaran hari ini, apa yang awak dapat? Tak kisah apa yang awak dapat mengenai jerawat ke, mengenai kanser cervix ke, mengenai skubit. Apa yang awak dapat? Saya nak bagi pandangan awak untuk topik hari ini. Ada tak? Kita perlu mengamalkan Cara-cara pencegahan? penjagaan muka. Apa dia, Alia? Kita perlu mengamalkan cara-cara pencegahan jerawat. Betul. Kita perlu mengamalkan gaya-gaya untuk cara-cara untuk mencegah jerawat. Sebab kalau kita tak cegah daripada mula, nanti benda tu akan bertambah teruk. Sebab bila dah bertambah teruk, kita memerlukan perawatan yang kiranya duit yang besar lah, duit yang banyak untuk merawat kita punya jerawat. Okay, sebab kita nak kena pergi jumpa pakar kulit lah, semua tu memerlukan duit. Alright, ada lagi? Selain daripada Alia, ada lagi nak share apa yang awak dapat? Tak ada? Okay, kalau macam tu saya nak tanya, kanser cervix ni, nama lain bagi kanser cervix ni apa? Kita panggil dia sebagai apa? Kanser apa? Nama lain kita panggil kanser cervix. Kanser
P depan dia. Kanser apa? Kanser apa? Kanser ni ke? Kanser usus ke? Ataupun kanser pangkal rahim ke? Mana satu yang betul? Pangkal rahim. Okay, kanser cervix rahim. ataupun nama lain kita panggil dia sebagai kanser pangkal rahim. Alright, itu sahaja kelas untuk hari ini. Saya akan bagi awak latihan pengukuhan. Dan itu sahaja, jaga diri awak. Dan jangan lupa nanti vaksin tu awak daftar sebab nanti tak lama lagi nak buka sekolah kan. Itu sahaja. Ada apa pertanyaan nak tanya? Tak ada? Tak ada, cikgu. Alright, kalau tak ada, itu sahaja. Kita jumpa nanti. Bye. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Sama.